أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16, baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 16, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf. Maka wajib beriman ia dengan maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf. Maka tu tafriq pada kata terdahulu, wajib atas tiap-tiap mukallaf menerima sekalian barang yang didatangkan yang datangkan dengan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib percaya dengan sekalian barang yang mengkhabar, yang mencerita ia Rasulullah dengan barang bersekan yang gaib tafriq dia. Maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf dengan segala rasul dan segala nabi sekalian lah dah. Segala ni sama je tak? Segala dengan sekalian. Segala rasul, sekalian rasul. Segala rasul, sekalian rasul lah. Kita kalau sebut segala ni ke sama je, segala dengan sekalian. Kalau kita cakap lah segala yang ada ni, ke sekalian yang ada. Ni cakap ramai-ramai ni lah. Segala yang ada atas masjid ni, segala yang ada, ke sekalian yang ada. Sekalian tau. Kalau siapa kata, ni ingat segala yang ada, segala apa pula? Kamu tu lah. Segala sekalian yang ada. Tu segala dengan sekalian. Tu logat kita. Kalau sebut segala, jadi pengong kitanya. Segala yang ada dalam masjid ni, segala ni lapu tau. Kipas angin tu segala tau. Sekalian. Tak apalah, segala lah. Segala rasul. Maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf dengan segala rasul dan segala nabi. Sebab apa? Sebab segala rasul, segala nabi ni adalah barang yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak segala rasul dan segala nabi ni, beriman dengan segala rasul dan segala nabi ni atas jalan ijmal. Tengok molek ejaan ijmal tu.
atas jalan ijmal. Ijmal ni atas jalan ringkas, atas jalan kasar, atas jalan borong. Borong tu ayat tu guru. Satu lagi tafsil. Tafsil tu apa? Runcit. Apa? Biasa ayat tu guru kalau sebut ijmal borong. Tafsil terpusat lam. Tafsir ni terperinci lah. Tapi takkan nak panggil runcit tau. Di borong ni kan orang beli borong. Kemudian dia jual dia ucik-ucik lah pula. Gitu tau. Tapi ayat tu guru. Ijma' secara borong dia kata. Mana secara kasar, secara ringkas. Tafsil secara halusi, secara terperinci, secara satu-satu. Itu tafsil. Hak ni beriman dengan segala rasul dan segala nabi atas jalan ijmal. Macam mana atas jalan ijmal ni? Atas jalan ijmal ni macam mana? Dengan makna ini menjadi taswir. Taswir apa taswir? Gambaran, nak cerita. Beriman atas jalan ijmal ni peseng mana? Dengan bahu dia panggil ni, dia nak taswirkan, nak bagi gambaran. Beriman dengan segala rasul dan segala nabi ni, sekalian rasul dan segala nabi atas jalan ijmal, atas jalan ringkas kasar ni macam mana? Beriman cara ijmal ni dengan makna i'tiqad kan. Mukallaf kena i'tiqad, kena berpegang di hati bahawasanya ada bagi Allah itu beberapa banyak. Beberapa banyak pula. Ramai lah kalau kita kan dah. Tadi segala, ni banyak pula. Kita ramai. Bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak, beberapa ramai Rasul dan Anbiya alaihi mussalatu wassalam. Itu cara ijma'. Berpegang bagi Allah ni ramai Rasul-Rasul Nabi-Nabi. Hak 25 Rasul tu, itu tafsil, itu perici. 25 je. Dah. Ramai Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Ramai mana? Dia akan cerita di bawah tu. Tapi permulaannya wajib beriman bagi Allah Ta'ala ni, Rasul-Rasul Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala lantik ni ramai. Itu ijman. Ni hak berkaitan dengan Rasul. Kalau pergi pada malaikat, gitu juga. Beriman dengan malaikat atas jalan ijmal. Ramai banyak malaikat. Malaikat ramai ke banyak? Kalau malaikat. Kalau orang ni, kalau banyak, pelik sikit lah. Ramai lah. Kalau malaikat, banyak ke ramai? Ramai? Banyak Dia beza apa ramai ke banyak Kita kalau ramai orang, kalau banyak barang. Banyak barang bawa. Banyak barang. Kalau ramai orang, kalau malaikat. Ramai. Ramai malaikat gitu. Banyak malaikat. Dah lah, itu lorak kita je. Jadi kalau cara ijma', bagi Allah Ta'ala banyak malaikat. Banyak tak banyak malaikat lah yang paling banyak sekali makhluk Allah Ta'ala. Satu paling besar, satu paling banyak. Malaikat paling banyak sekali. Malaikat tak mati-mati. Setengah ulama menyatakan air wuduk kita tu jadi malaikat pula. Air wuduk kita tu Dalam malaikat tu paling banyak, tak mati. Air wuduk pula, seorang mengatakan Tuhan jadikan malaikat pula. Beriman cara ijma' macam mana? Banyak malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ijmal. Hak tafsir, dia akan cerita di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail tu lah. Itu tafsir.
Seorang-seorang tu. Malaikat hafazah, malaikat hamalatul arsy. Tu. Hak tafsir. Kalau kitab pula macam mana? Bagaimana cara ijma'? Banyak kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul. Banyak. Hak tafsirnya 4 buah. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. 4 buah tu je. Hak kitab yang diturunkan. Banyak. Itu cara ijman. Ijma' satu, tafsir satu. Yang kita duduk bilang rukun iman tu, itu ijma' tu. Mana? Beriman dengan sekalian malaikat. Beriman dengan sekalian kitab. Beriman dengan sekalian rasul. Ni ijma' belakang ni. Ada ni. Beriman dengan sekalian malaikat. Tapi yang didedahkan kepada kita 10 malaikat. Malaikat hafazah, malaikat hamalatul arsy. Oh, sekalian banyak tu ah. Tak. Lepas tu kenapa beriman dengan sekalian malaikat? Lepas tu cerita malaikat pula ketua-ketua hak 10 tu. Diketuai oleh 4. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Hak 4 tu hak bapak dia, hak malaikat. Tapi rukun iman bukan beriman dengan malaikat 10. Beriman dengan sekalian malaikat. Beriman dengan sekalian kitab. Tapi yang duk cerita kitanya Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Adakah sekalian kitab tu Pak? Hak sekalian tu ijma'. Hak 4 kitab tu tafsir. Beriman dengan sekalian rasul. Yang kita duk ngapa rasul 25. Sekalian rasul tu selama 25. Dan kita belajar budak-budak macam mana dulu. Memang kita beriman sekalian malaikat. Tak ada kata beriman dengan Jibril, Mikail. Tak. Sekalian malaikat. Sekalian kitab. Sekalian rasul. Hak rukun iman. Apalagi pada malaikat, hak 10 tu je. Kitab, Taurah, Injil, Zabur dan Quran. 4 je. Rasul 25 je. Sekalian kok mana sekalian? Ini beriman ni. Ini beriman ni. Beriman dengan sekalian. Kalau tak beriman dengan sekalian, mana rukun iman kita? Beriman dengan Jibril, Mikail, Israfil 10 tu je. Tak jadi rukun iman gitu. Beriman dengan Taurah, Injil, Zabur dan Quran saja. Bukan beriman dengan 4 kitab. Beriman dengan sekalian. Ni, beriman dengan sekalian rasul. Rasul 25. Bukan beriman dengan rasul 25. Rukun iman tajuk dia lah. Beriman sekalian rasul. Bukan beriman dengan rasul 25. Tak. Rukun iman ingat baik tu. Beriman sekalian. Atas jalan ijmal. Atas jalan tafsir, barulah pergi pada rasul 25. Ni ngajar bab iman ni. Satu peringkat. Tapi tak ada orang faham malaikat 10 kitab 4 saja. Tak ada dah. Rasul 25 orang sahaja. Tak ada. Mana? Cuma sekalian malaikat. Apa maksud sekalian? Sekalian kitab. Sekalian rasul. Apa maksud dia? Ya, kadang-kadang kita ni tak pandai nak cerita. Tapi di pegangan kitanya, gitu yang kita berimannya. Kita bukan beriman Rasul 25. Kita beriman dengan sekalian Rasul. Tak beriman mana? Beriman ni ada kitab ni kata ni. Dengan makna ni taswir dia. Mana pun beriman dengan segala Rasul, segala Nabi ni. Atas jalan ijma' ni macam mana? Dengan makna i'tiqadkan. Ni berpegang iman ni. Ni rukun yang keempat ni. Bahawa bagi Allah Ta'ala itu beberapa ramai Rasul dan Anbiya alaihi mussalatu wassalam. Apa nak pergi? Ramai mana? Hak banyak tu dia kata dia bawa. Ni ni secara ijma' ni hak rukun yang keempat ni. Tak gitu kita. Gitulah kita duk pegangnya.
Nabi Rasul ramai. Kenapa 25 je yang kita duduk hafal? Dah tahu nak cerita dah. Tu tafsil. Itu perinci. Macam kita bicara sifat Allah tu lah. Takkan sifat Allah 20. Sifat Rasul. Takkan sifat Rasul 4 je. Sifat Allah 20 tu tafsil. Perinci satu-satu. Sifat Rasul 4 tu tafsil. Ada ke orang beriktikad sifat Allah 20 je? Ada? Ada orang iktikad gitu. Ada orang iktikad sifat Rasulnya 4 tu je. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 tu je sifat Rasulnya. Dah banyak lagi sifat-sifat lebihnya pada manusia. Sifat berani. Mana ada Rasul berani? Kenapa gitu? Tak ada sidik, amanah, tabligh, fatanah je. Tak ada Rasul berani. Lepas tu Rasul macam mana? Nakut. Gitu. Tak ada. Tak ada orang pegang gitu. Tapi kenapa timbul 4? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu tafsil, perinci. Hak ijma'. Satu peringkat lagi pula. Tapi kalau kita nak ajar anak cucu kita biar jelas lah. Dulu-dulu orang ajar kita tak jelas mana. Orang dulu ajar kita tak jelas mana pun. Sebab masa mereka ilmu terhad. Jangan samakan kita dengan orang dulu. Orang dulu ilmu terhad. Jauh daripada orang mengajar. Kejahilan, kekurangan baik ilmu di antara kejahilan yang dimaafkan oleh Allah. Bukan sengaja nak jahil, tapi tak ada orang ngajar. Tu dulu. Sekarang tak dah. Orang mengajar kata reti. Kita nak belajar ke tak embuh je. Nak kekal jahil ke nak berilmu, kita pilihlah. Ada peseng tak mau belajar, tapi saya ikhlas, janji ikhlas. Ada peseng gitu. Ada orang peseng jahil tak mau belajar. Kalau tak mau belajar semayang bang macam mana? Hati kita ikhlas, dia kata. Janji ikhlas. Janji ikhlas. Hukum mana janji ikhlas? Janji ikhlas ni kena buat molek. Lepas tu ikhlas. Kena buat molek dulu. Ni nak ikhlas aja. Dah buat? Buat tak betul pun sebab Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa? Maha mengetahui sebab dia tak tahu. Memang Allah Ta'ala tahu yang kamu tu jahil. Dan Allah Ta'ala tahu yang kamu tu mengekali jahil, tak mau belajar. Dia kata Allah Ta'ala tahu dia jahil. Kamu jahil kan apa? Tak tahu kamu jahil kerana kamu tak mau belajar. Ni ayat tak mau belajar. Dia kata Tuhan tahu, kemudian janji dia ikhlas. Tak kena sangat-sangat tu. Buat molek dulu, kemudian kena ikhlas. Buat molek dulu. Macam biasa orang baloh masa bulan Ramadan tadarus Quran tu lah. Dia bacanya salah, tak belajar. Tegar, merah telinga nak marah. Saya baca salah pun saya ikhlas, dia kata. Tuhan tahulah saya tak pandai. Yang awak semua tu baca sedap, ikhlas kedak dah tahu. Orang lain pula baca sedap tu ditomah ikhlas kedak. Yang dia tu baca salah, ikhlas. Baca salah tu berdosa, dosa pun ikhlas. Ada tak berdosa ikhlas tau? Jangan main orang sekarang ni. Berdosa pun ikhlas juga. Lepas tu orang baca sedap tu, baca betul ngeru tu, nak nyoho dia kata. Nak tanding tu, nak tengok siapa pandai. Mentang-mentang lah dia pandai, kita tak pandai. Tuan tahulah kita tak pandai. Memang Tuan tahu. Dan Tuan tahu kamu tak mau belajar. Memang jahil kamu tu salah. Ni mulut ni di hari akhirah kena tutup ni. Dia punya jawab tetap jawab. Ngalah tak sama sekali. Jawablah ke mana-mana pun. Betulah di hari akhirah akan ditutup lidah tak dia nak bercakap.
Tuhan tahu dia jahil, dia ikhlas. Jadi orang dulu lain. Kekurangan orang dulu kerana pada masa mereka ilmu tu agak kurang. Masa kita lain. Masa kita ni ilmu sudah terbuka. Jadi kita nak ajar malaikat ke, kitab ke, rasul ke, sifat Allah, sifat Nabi ke, kena bagi molek. Ijmal dengan tafsil. Macam dahulu dalam kitab Faridatul Fara'id ni. Nak membicarakan sifat Allah, dimulai terlebih dahulu dengan hak ijmal, cara ringkas. Barulah secara tafsil tu kan. Hak di awal kitab dahulu. Ada kitab Faridatul Fara'id ni. Selepas daripada permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu permulaan agama. Dimulai di musyrik 5 dahulu. Di musyrik 5 tu kan, wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Tu atas jalan ijmal. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Baru turun ke bawah, dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu yang wajib diketahui atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat atau 20 sifat. Dan setengah dari sifat kesempurnaan, sifat kamalat itu, barang yang wajib diketahui akan di atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat atau 20 sifat. Sifat kesempurnaan, sifat kamalat tu atas jalan ijmal. Ni dalam kitab Faridah jelas. Macam sini. Beriman dengan segala rasul dan segala atas jalan ijmal, dengan makna i'tiqadkan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa ramai rasul dan anbiya alaihimus salatu wassalam. Atas jalan ijmal. Yang mana rasul-rasul semua ni di antara barang yang didatangkan dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai bicara aqaidul iman yang 50 tu atas jalan masyhur lah. Atas jalan muktamad 36. Atas satu jalan lagi 58. Tapi jalan yang masyhur sifat 20, aqaidul iman yang 50. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Jadi hak aqaidul iman yang 50 ni terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asasah bicara permulaan agama. Nak pergi pula kepada hak rukun-rukun iman yang lain. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah, maka wajib kita beriman dengan sekalian barang yang Nabi bawa datang. Mana Nabi bawa datang ni? Ni. Nabi cerita nabi-nabi lain. Nabi cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut. Nabi cerita belaka tu. Kita akan imani semua hak Nabi cerita. Hak Nabi cerita malaikat, kita beriman dengan malaikat. Nabi cerita kitab, kita beriman dengan kitab. Nabi cerita hari akhirah, kita beriman dengan hari akhirah. Jadi kesemua tu, beriman dengan malaikat, kitab, rasul dan hari kesudahan, kesemuanya masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kan kita beriman dengan Allah sendiri pun masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita beriman dengan Allah permulaan agama ni mari mana? Nabi yang bawa datang. Jadi bukan kata malaikat, kitab, rasul, hari kesudahan sahaja masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Bahkan beriman dengan Allah sendiri pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah.
Sebab tu dalam kitab Pariran seolah-olah Muhammadur Rasulullah tu satu lauk, la ilaha illallah satu titik daripadanya. Seolah-olah bukan faham mana Allah, Nabi Muhammad besar daripada Allah. Tu dah akan jadi gitu. Tapi kenapa seolah-olah dalam kitab kata gini? Kerana beriman dengan Allah Subhanahu wa taala tu sendiri masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi yang mengkhabarkan, Nabi yang menceritakan berkaitan dengan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita malaikah, bukan kita, bukan malaikah, bukan kita, bukan rasul dan hari kesudahan sahaja masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekarang nak pergi kepada Muhammad Rasulullah lah ni. Dengan bahawa percaya dengan sekalian barang yang mengkhabar ia Rasulullah dengan barang dan sekalian gaib-gaib atau dahulu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi SAW cerita rasul-rasul yang lain. Ni hak golongan sesat lah. Ini golongan yang dipanggil anti hadis. Golongan anti hadis ni jangan main. Dia punya hujah akal dia. Kalau kita orang-orang kampung ni makan ke dia lah. Dia pun tanya, Al-Quran sempurna lengkap ke tidak? Al-Quran sempurna lengkap ke tidak? Kita berjawablah sempurna lengkap itu kalamullah. Dan kalau Al-Quran sempurna lengkap, kamu nak pakai hadis buat apa lagi? Ada ni. Dia tanya, Al-Quran sempurna lengkap ke tidak? Mesti jawab sempurna lengkap. Dan kalau sempurna lengkap, nak tambah hadis buat apa? Ada golongan anti hadis. Golongan ni dia jarum Yahudi Nasara nak tolak Muhammadur Rasulullah. Itu je sebenarnya. Dia nak tolak Muhammadur Rasulullah. Yahudi Nasara kan, Allah sebagai Tuhan mereka tidak tolak. Walaupun pegang mereka tu dah sudah kufur. Tuhan ada anak, Tuhan tu karut-marut dah. Tapi Allah sebagai Tuhan mereka tak tolak. Muhammadur Rasulullah itu mereka tolak. Jadi pun anti hadis ni nak tolak Muhammad Rasulullah lah. Lepas tu dia mengucap, dia tolak. Dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Bila mengucap dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kamu hanya mengaku Nabi Muhammad Rasulullah. Kamu tolak Nabi Adam, kamu tolak Nabi Nuh, kamu tolak Nabi Hud. Dia kata gitu. Sebab kamu kata Muhammad Rasulullah. Walah, bukan Muhammad Rasulullah saja Nabi, bukan. Itu sama dengan nafi isbat asyhadu an la ilaha illallah. Nafi isbat asyhadu an la ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan Nabi Muhammad, tiada Nabi melainkan Nabi Muhammad jua. Bukan. Dia kata kita ni syahadah yang kedua dia tak, mereka ni tolak syahadah yang kedua. Mereka yang mengucap syahadah yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tolak Nabi Adam sebagai Rasulullah, tolak Nabi Nuh sebagai Rasulullah, tolak Nabi Idris sebagai Rasulullah, tolak Nabi Soleh sebagai Rasulullah. Sebab apa? Nabi Muhammad je Rasulullah. Siapa kata Muhammad je Rasulullah? Mana jagung dia tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nak saksi akan bahawasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan Nabi Muhammad sahaja utusan Allah. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Idris, cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh apa semua. Kita berimanlah dengan Nabi-Nabi yang lain. Sebab apa? Sebab apabila kita beriman Nabi Muhammad utusan Allah,
Utusan ni bawa apa? Bawa ni cerita malaikat, cerita hakikat, cerita nabi-nabi, cerita hari akhirah, cerita bau kuhakan. Bila kita beriman Nabi Muhammad utusan Allah, kita akan beriman dengan sekian perkara yang Rasulullah bawa datang kepada kita. Jadi Nabi SAW cerita Nabi Adam sebagai Rasulullah, kita imanilah Nabi Adam sebagai Rasulullah. Tiba-tiba apabila syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, dikatakan kita menafi, kita menolak nabi-nabi yang lain. Ini orang jahil ni. Tapi dia punya pengikut dia, cuma golongan yang tolak syahadah yang kedua ni, ini terang-terang terkeluar daripada Islam. Bukan orang Islam lagi ni, kafir dah. Tetapi persoalan kafir-kafir ni bukan persoalan yang boleh ditetapkan oleh individu. Sebab kafir-kafir murtad ini berkaitan dengan perundangan. Perundangan yang menetapkan ada pihak berkuasa. Dia berkait dengan perundangan. Kita tak boleh nak menghukum. Orang mencuri, kita pakai hukum. Tak boleh. Orang berzina, kita pakai hukum. Tak boleh. Wa imma yang mencuri tu anak sendiri pun, mak ayah pun nak menghukum, nak kat tangan, tak boleh. Sebab itu perundangan. Dalam perundangan agama ni, serah pada pihak berkuasa agama. Sama juga dengan murtad. Murtad ni bawah perundangan. Maka perundanganlah yang akan menetapkan seseorang itu murtad. Mana kita secara individu tidak boleh menetapkan, cuma boleh cerita. Kalau seumpama ni jadi murtad, walayazabillah. Kalau seumpama ni jadi murtad. Murtad ke tidak individu seseorang, pihak yang berkuasa yang menetapkan. Tapi golongan anti hadis yang terang-terang tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terang-terang tolak syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pihak berkuasa agama tidak menetapkan sampai masa dia mati. Nak buat macam mana jenazah dia? Kalau jenazah orang murtad, buang begitu je lah. Dan pihak berkuasa mana yang menetapkan dia murtad? Susah pula lah. Kena apa? Kena mandi, kena kapal, kena sembah jenazah. Orang yang tolak hadis Nabi, tak boleh nak kapal, tak boleh nak mandi, tak boleh nak semayang. Sebab mandi, kapal, semayang ke bumi ni semuanya daripada sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak ni dia tak mau pakai hadis, tak boleh mandi kapal lah dianya, sebab mandi kapal tu hadis. Dah ni. Puak yang tolak hadis ni, Quran perintah semayang. Semayang macam mana? Semayang macam mana? Bilangan rakaat berapa? Nak semayang macam mana? Itu semua hadis yang cerita. Termasuk ni, nak mandi, nak kapal, nak semua jenazah ni, macam mana nak buat? Semuanya hadis. Hak mati ni tolak hadis. Lepas tu kita nak mandi kapal dia, dia tolak tu. Tapi terpaksalah. Sebab tidak ada mereka berkuasa menetapkan mereka ni sudah jadi murtad. Kalau mereka murtad, dia mati, tak ada. Bukan hak orang Islam dah lah. Kambuh lah mana-mana pun. Kambuh tak kambuh? Kambuh. Kambus. Ada bunyi kambus. Nak sebut upaya. Kambuh-kambuh lah. Kambuh. Tak ada S dah. S je kita ni. Kambuh. Kalau mampus, mapuh. Tak ada S. S ujung dia. Dah. Nak mandi kapal macam mana? Dia tolak hadis. Hadis yang menceritakan mandi kapal ni. Tapi nak macam mana? Apabila orang semua ni mati. Sebab pihak berkuasa tidak menetapkan hukum kepada yang terang-terang. Bahkan mereka usaha sebar pula ajaran sesat, ajaran kafir ni. Tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia alasan tadilah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu hanya terima Nabi Muhammad Rasulullah, kamu tolak nabi-nabi yang lain sebagai Rasulullah. Oh, dia kata gitu. Walaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni lah
kita akan beriman dengan sekalian rasul-rasul yang Nabi SAW cerita kepada kita. Sebab kita beriman dengan Nabi Muhammad. Kita beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Cerita apa? Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Idris, cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Kita imani sekalian hak Nabi cerita. Dan Nabi cerita juga hak rasul-rasul yang ramai. Kita imani ramai-ramai pun. Pada ni. Sebab apa semua tu masuk di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hak ni dia nak pergi sampailah kepada hak rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan, yang kesemuanya masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Tapi dimulai dengan rasul dahulu. Kita mulai dengan malaikat. Malaikat surat sebelah tu baru masuk malaikat. Sebelah baru masuk malaikat. Dimulai dengan nabi dulu, rasul-rasul dulu. Sebab dia nak ceritakan berkait dengan yang dia datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau dicerita ni kalau kira ni rukun iman yang keempat ni. Rukun iman yang kedua tak cerita lagi. Malaikat musab sebelah. Kitab muka surat 18 baru masuk kepada kitab. Surat 18 masuk pada kitab. Disusun gitulah sampailah kepada rukun iman yang kelima, yang terakhir, beriman dengan hari kesudahan. Rukun iman yang keenam, qadar dan qada, masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajib beriman atas jalan ijmal ni, dengan makna i'tiqadkan bahawasanya ada bagi Allah itu beberapa banyak, beberapa ramai rasul dan anbiya, nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Orang ramai mana sebenarnya? Dan qaul yang sahih, qaul yang muktamad, qaul yang kuat dalil, ketiadaan dihinggakan mereka itu rasul dan anbiya alaihi salatu wassalam, ketiadaan dihinggakan di dalam bilangan yang tertentu. Itu qaul yang sahih, qaul yang kuat dalil, qaul yang muktamad. Ketiadaan dihinggakan mereka itu rasul-rasul dan anbiya alaihi salatu wassalam, ketiadaan dihinggakan di dalam bilangan tertentu. Jangan letak jumlah lah. Jangan letak jumlah. Sakat ramai rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Berapa ramai jumlah dia? Pandangan dia muktamad. Jangan letak jumlah. Hak ni hak muktamad. Tapi masyhur kitanya 124,000 nabi. Itu bukan muktamad. Itu pandangan daif. Itu pandangan daif. Hak nabi 124,000 cerita bawah tu, itu pandangan daif. Mana pandangan yang sahih, pandangan yang kuat dalil yang muktamadnya? Ketiadaan dihinggakan di dalam bilangan tertentu. Sebab bilangan nabi-nabi, rasul-rasul ni, hak pandangan daif tu bukan satu pandangan. Bukan satu pandangan, beberapa pandangan berkaitan dengan berapa ramai rasul-rasul dan nabi-nabi. Beberapa pandangan bab bilangan ni. Tapi pandangan yang sahih, yang kuat dalil, yang muktamad, jangan letak. Jangan letak jumlah. Sebab Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagai nabi-nabi kami cerita kepada engkau ya Muhammad, dan sebagai nabi-nabi kami tidak cerita kepada engkau ya Muhammad. Jadi bukan Allah Ta'ala cerita belaka. Sebagai nabi-nabi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cerita kepada engkau ya Muhammad.
Tapi sebenarnya laginya tidak dicerita pada engkau ya Muhammad. Jadi ada hadis yang menceritakan Nabi sebut, Nabi Muhammad SAW sebut Nabi 124,000. Itu hadis yang daif, bukan hadis yang sahih. Sebab itulah pandangan yang sahihnya, jangan sebut jumlah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, jangan hinggakan. Ini pandangan sahih, pandangan muktamad. Kalau kita tengok dalam kitab Wisyahul Afrah, diterus pergi kepada seketi, 2 laksa, 4,000, 124,000. Tidak cerita pandangan ni. Sebab pandangan masyhur Nabi 124,000. Rasul daripadanya 313 orang. Itu pandangan yang masyhur. Tapi itu semua pandangan daif. Pandangan muktamad, ketiadaan dihinggakan. Mereka itu rasul-rasul dan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Kita ada dihingga ni di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Seperti ni misal contoh. Seperti ni misal contoh ni, nak misal contoh yang mana? Kau sahih ke kau yang daif? Kau sahih tidak dihinggakan di dalam bilangan tertentu. Kau yang daifnya mereka menghinggakan, mereka letak jumlah. Seperti ini dia nak datangkan contoh ketiadaan dihingga ataupun contoh pandangan daif yang menghinggakan. Ini contoh kepada pandangan yang menghinggakan bilangan rasul ni kepada bilangan yang tertentu pandangan daif. Sekarang ni ketiadaan dihinggakan. Seperti ini bukan contoh ketiadaan dihinggakan. Contoh mereka yang menghinggakan. Ada yang kata betul? Misal bagi manfi dia panggil. Sekarang bicara kaul sahih. Kau yang kuat dalil. Pandangan yang muktamad. Ramai rasul-rasul nabi-nabi ni jangan letak jumlah. Jangan letak bilangan yang tertentu, berapa-berapa pun jangan letak. Seperti ni kalau biasa juga contoh kepada hak tak hinggalah. Dah tak? Seperti ni contoh kepada mereka yang menghinggakan. Yang letak jumlah, ni daif. Bukan contoh pada kaul sahih ni. Seperti ni contoh kepada pandangan daif yang menghinggakan. Ni seperti ni misal ni kan. Kita tengok pula. Dia seperti dikatakan bahawa ambil itu 100,000. Tak hingga mana? Ni kata 100,000. Ni kata yang menghinggakan ni daif. Tadi kan seperti seperti bukan contoh kepada kaul yang sahih, yang tidak menghinggakan. Seperti ni contoh pada pandangan yang daif, yang menghinggakan. Ni daif ni. Mana? Contoh yang menghinggakan. Seperti dikatakan bahawanya anbiya itu 100,000 dan 24,000. 100,000 dan 24,000. Erti tak? Dekat dah sekolah. 100,000 dan 24,000. Sekolah. Ada sekolah. 100,000 dan 24,000. Kalau sekolah tak kerti ni, tidak sebut gini. Ni 100,000 dan 24,000. Sama kita 100,000 dan 20,000 dan 4,000. Lagi nak kira ni. Ni okey sikit lah. 100,000 dan 24,000. Dan kita lain seketi 2 laksa 4,000. Seketi. Bukan kati. Kati itu tahir. Seketi ni 100,000. 2 keti 200,000. Seketi 2 laksa. 2 laksa ni 20,000. Bukan laksa-laksang. Jangan faham laksa. 2 laksa mana 20,000. Kang awak duk sebut tu Kang. Kita tahlil kepada arwah biarlah cukup tahlil 7 laksa.
Sebab tahlil 7 laksa ni akan menembuskan arwah daripada api neraka. Habis saya dengar tak? Tahlil 7 laksa. 70,000 tu lah. 1 laksa 10,000, 2 laksa 20,000, 7 laksa 70,000. Buat tahlil tu biar ada target, pada target. Ada target nak tahlil 70,000. Biar ada target. Ajak orang mari tahlil rumah kita, tak ramai mana mari. Boleh buat 3 malam je. Bolehlah 10,000. Kira-kira marinya. Lagi baki 60,000. Dan kita ada 6 beradik. Bagi 10,000 seorang adik-beradik kita. Keluarga mung 10,000. Keluarga mung 10,000. Biar cukup cepat. Dah keluarga dia, ada bini 2 orang dah. Ada anak pula, hok besar-besar, hok balik-balik tu, ada 3-4 orang. 5 orang kita letak. 5 orang. 5 orang nak dapat 10,000 ni sekeluarga. Secepat mungkin. 5 orang. 5 orang. Sudah semayang berjemaah, tahlil 500 ke? Biar cepat-cepat ni. Kalau tahlil 500, orang pula 5 orang, boleh dah 2,500. Tahlil 500 kok berapi punggung. Tahlil lah sikit-sikit pun. Berapi punggung. Dah. Orang tahlil lepas isyak. Berjemaah lepas subuh tahlil. Berjemaah lepas zuhur tahlil. Berjemaah lepas asar tahlil. Letak 500 tu banyak sangat. Letak 100. Lepas subuh 100. Lepas zuhur 100. Lepas asar 100. Mana apa ni? 5 waktu. 5 orang. 5 orang ni. 5 waktu. 5 orang. Boleh 2,500. 4 hari cukup 10,000. Kita pun masuk dalam WhatsApp keluarga. Alhamdulillah, keluarga kami telah membereskan tugas. Keluarga kamu macam mana pula? Keluarga tu ada anak seorang je. 3 orang. Lama sikit lah dia nya. Ni ada anak 3 orang. Capu mak ayah jadi 5 orang. Ni keluarga dia ada mak ayah, anak 8, 10 orang. Sekejap je lah. Dah. Tahlil boleh 10,000 je. Ada lagi baki 60. Nak 7 laksa ni, bagi dia beradik lah. Bagi. Dah ni. Sebab pada masa tu mana ingatan kepada arwah tu masih lagi kuat. Kalau itu tugas seumpama ni, tak ingatlah. Sebab masa tu kan. Jadi keluarga masih lagi dalam keadaan sugul, sedih. Jadi itu tugas seumpama ni untuk kebajikan arwah, maka kita mudahlah sikit. Ada ni. Sebab masih lagi awal kan. Mana cepat, seminggu ke 2 minggu ke, biar cepat. Biar cukup tahlil 7 laksa. Gitu. Dan ni. Tambahan pula kalau kita anak cucu, pahala sampai, tak ada khilaf ulama. Kalau menantu kena niat. Menantu kena niat lah sebab dia orang lain. Kalau anak arwah, cucu arwah, automatik. Tapi nak niat pun. Tapi automatik lah waktunya. Mana biar kita, keluarga kita gitu. Lepas tu kemudian tu sentiasa wa'amal. Perbanyakkan sedekah jariah. Perbanyakkan sedekah jariah. Niat kepada mak ayah. Niat tak niat, automatik mak ayah dapat pahala. Tapi nak jadi semangat ni, nak jadi sayang kepada harta benda, derma banyak ni untuk arwah mak ayah. Dia akan jadi macam kurang sikit lah nak sayang tu. Pada ni. Sebab ingat kepada mak ayah. Sebab ada orang dia tetap. Sebab dia kata dah, mak ayah dia ada, dia bajet dah. Bulanan dia banyak ni ke mak ayah dia. Bila mak ayah dia tak ada, dia kekalkan bulanan ni, dia infak. Ada orang seumpama tu. Dah, dia mak ayah dia ada. Dia tiap-tiap bulan dia beri. Sampai masa mak ayah dia meninggal. Bukan kata hak dia beri tu jadi tak ada dah, dah ada. Hak dia kekal dah. Tak kira lah 200 ke 300 ke sebulan, dia kekal. Hak ni bahagian infak. Pahala mak ayah. Sebab asalnya dia beri ke mak ayah dia pada masa mak ayah dia hidup. Ada orang yang beramal seumpama tu.
Mana kalau diwi 200 300 sebulan, 200 300 sebulan lah dia akan infak atas nama mak ayah. Tapi kalau anak buat gitu atas nama mak ayah ke dak mak ayah ke, automatik mak ayah akan dapat pahala sampai ke tok nenek dapat pahala, sampai ke Nabi Adam AS dapat pahala. Itu automatik itu walaupun tak niat. Tapi nak niat-niatlah. Dah ni. Dia timbul sayang ke tak? Tak, sebab dia fikir ke mak ayah. Jadi bagi dianya, hak dewi ke mak ayah dia 200-300 sebulan masih hidup tu kecil. Dia bagi 200-300 derma ni lagi besar lagi sebab dia alam barzah. Hak dewi ke mak ayah 200-300 sebulan tu mak ayah dia ada duit sendiri dah. Tapi dia beri. Atas nama anak dia beri. Walaupun mak ayah tak pakar-pakar pun dia beri. Mak ayah tak butuh, tapi di alam barzah mak ayah ternanti-nanti pahala kebajikan. Atas dunia tak ada masalah tak beri pun, tapi berilah bagi anak beri. Tapi alam barzah lagilah mak ayah ternanti-nanti. Jadi kita hak tahlil 7 laksa tu biar adalah untuk arwah mak ayah kita, untuk nenek kita lah tu. Biar di kita tu ada tahlil tu. Adik kita ada tak 70,000? Di kita ni ada 70,000? Di kita ni. Kita sedia ada tak? Orang lelaki ada kat tahlil rumah orang. Dah orang perempuan nak tanya orang perempuan. Dia tak kita tahlil rumah orang. Sebab orang tak panggil orang perempuan kita tahlil. Dia panggil kau, panggil tolong ngidang, tolonglah jiran. Bila masa orang perempuan tahlil? Lepas subuh. Orang perempuan tahlil bila? Orang lelaki biasalah tahlil tau. Ada kematian pergi tahlil 2-3 malam. Mana apa tu? Dia ada dah tahlil 100, 300 dah bagi dia. Orang lelaki, orang perempuan masa mana tahlil? Macam mana? Keluar anak. Uli anak. Uli anak. Alah uli anak boleh berapa? Anak tak sempat nak ulik je negara tidur dah. Ulik anak baru ada tahlil. Di kita tu ada tak 70,000? Di kita tu ada tak 70,000? Saya masih duduk pondok Kerandang. Amalan di pondoknya memang lepas subuh tahlil syariatnya 100. Tu akan baca sampai ke ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi Allah ya Latifu ya Wafi ya Karimu antallah. Ingat dah. Ingat dah tu. Orang tua ingatlah. Orang tua tak apa. Orang muda ingat dah tu. Ya Latifu ya Kafi ya Hafiz ya Syafi tu. Orang muda-muda tak ingat. So ingat tu. Ingat. Tua dah kan. Ingat surah tu. Mana tunggu baca waktu sampai ke tahlil 100 kali. Dia baca orang tu tua kan. Dia tahlil 10 kali je. Dia tahlil dengan perlahan. La ilaha illallah. Dia tahlil perlahan 10 kali. Betul habis kan? Ya Latif ya Kafi tu dia tahlil 10 kali dengan lambat. Lambat. Hak almarhum tu sayanya dia mula daripada awal tu dengan laju dah. Boleh 100 kali tiap-tiap pagi. 100 kali tiap-tiap pagi. Dah setahun boleh dah 30,000. 20 tahun 60,000. Setahun boleh dah 30,000. 2 tahun 60,000. Dah 100 pagi. 100 pagi. Hak tetap tu amalan pondok. 2 tahun boleh 60,000. 3 tahun lebih daripada 70,000 dah lah. Soalnya orang puan diri atas diri dia tu ada tak 70,000. Balik mikirlah bila tahlil. Sebab bila kita ada tahlil 70,000, ada orang meninggal, kita hadiahkan pahala tahlil
beribu kita kepada arwah. Hak di kita tak hilang. Hak di kita tak hilang. Itu dia panggil 7 laksa. Mana 1 laksa 10,000. Jadi hak bilangan Nabi ni seketi 2 laksa 4,000. 100,000 dan 20,000 dan 4,000. Hak sini ni 100,000 dan 24,000. 124,000. Ini satu pandangan. Dan yang jadi rasul daripadanya, daripada mereka itu, yang jadi rasul daripada 124,000 Nabi, 313 orang. Ini pandangan yang masyhur, tapi bukan pandangan yang muktamad, bukan pandangan yang sahih. Nabi 124,000 orang, rasul 313 orang. Ada riwayat pula menyatakan bahawa rasul 314 orang. Ada riwayat pula menceritakan rasul 315 orang. Hak Nabi itu sendiri, ada riwayat mengatakan 124,000 orang. Ada kata 124,000 orang. Ada setengah menyatakan bahawa Nabi saja ada 1 juta orang, 10 keti, 1 juta orang. Ada pandangan menyatakan Nabi ada 12 keti, 1,200,000 orang. Dia banyak pandangan ni, berkaitan dengan bilangan-bilangan Nabi. Dan ada riwayat mengatakan bahawa, kata Muqatil mengatakan bahawa Nabi ni 1,424,000 orang. Ni bilangan-bilangan ni. Di bagai-bagai pandangan yang menghinggakan kepada bilangan-bilangan tertentu. Ini bukan pandangan yang sahih, bukan pandangan yang muktamad. Cuma masyhur kitanya 124,000 orang Nabi. Daripada 124,000 orang Nabi ni, diangkat pangkat rasul 313 orang. Ada pandangan 314 orang, ada pandangan 315 orang. Tapi pandangan sahih, ketiadaan dihinggakan mereka itu di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Dan 25 rasul yang disebut nama mereka itu diberi rasul di dalam Al-Quran, wajib beriman dengan mereka itu atas jalan tafsil, dengan makna bahawasanya jika ditanya seseorang daripada tiap-tiap seorang daripada mereka itu, niscaya dijawabnya dengan bahawa ia Rasulullah. Tiada dengan makna wajib dihafal segala nama mereka itu. Hak Rasul 25 ni wajib bermacam tafsir dengan bahawa datangkan satu nama. Datangkan nama Lut, Hud ke, Soleh ke, Ilyasa ke, Nabi Nuh ke. Ni duduk sini dah. Imani mereka adalah Rasulullah. Itu beriman atas jalan tafsir, tak syarat kita hafal. Kalau nak hafal lagi molek. Kalau budak-budak, pesen budak-budak dia hafal. Tapi budak hafal ni dia buat lagu. Dia buat lagu kan. Pesen budak ni kadang-kadang tak lepas. Pesen budak ni walaupun dia pandai buat lagu, tapi tak lepas. Sebab apa? Dia buat lagu. Kita pun ambil lah nama tengah tu, Ilyas. Dia pun buat lagu semula. Ada Ilyas. Kita orang tua tak lepas gitu. Sebab kita tidak kenal seorang-seorang. Budak dia pandai buat lagu, dia hafal. Tapi bila kita ambil tengah seorang, kita tanya dia, tak ada sini Ilyas. Nanti dia buat lagu. Ya. Ada tengok. Mana ni sebab kita orang tua, orang mukallaf ni, orang akhir balik ni tak lepas gitu. Sebab dia tak kenal. Dia tak imani seorang-seorang.
Dia cuma pandai buat lagu je. Buktinya bila kita tanya seorang, dia kena buat lagu semula, kena cari semula. Mana dia bukan imani seorang-seorang, dia cuma letak atas nama lagu je. Yahya yang dia cari. Zulkifli dia cari. Dah lepas itu. Tapi biasa orang tua ni nak cari orang boleh hafal payah. Tapi kalau tanyalah mana-mana pun, Lut Rasulullah, Hud Rasulullah, Saleh Rasulullah, Zakaria Rasulullah. Cukup di sini dah. Cuba susung apa tak boleh, tak ada masalah tu, tak wajib gitu. Itu beriman atas jalan tafsil. Wallahu alam. Kemudian pandai pula tanda tempat berhenti baca minggu depan. Sebut dah minggu lepas tadi kan dah baca panjang dah tadi. Gigi tanda ujung sekali baca tadi, jangan. Baca tadi tu iklam minggu depan.